Didik TV KPM. Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Untuk tak membuang masa lagi cikgu, segmen ini apa aktiviti seterusnya cikgu? Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya yang bertajuk Sebarkan Mesej Lestari Alam. Okey, Mira, kita tengok apa yang akan kita laksanakan. Kita akan laksanakan aktiviti forum. Sebelum tu, saya nak nyatakan dulu apa maksud forum ya. Forum ialah tempat pertemuan pelbagai peserta ataupun ahli forum lah ya, dengan tujuan untuk bertukar-tukar pendapat mengenai sesuatu topik ataupun perkara. Topik kita pada hari ini saya dah sebut dah tadi tu, iaitu sebarkan mesej lestari alam. Baik. Seterusnya, kita tengok dulu sikit pengenalan tentang ciri-ciri forum. Ya, anak murid saya sekalian, ya, dengar, perhatikan apa yang perlu ada dalam aktiviti forum. Yang pertama, ahli forum ni kebiasaannya terdiri daripada 4 orang. Ya, salah seorangnya akan menjadi pengerusi. Kalau kita sekarang ni Mira pengacara, saya panel lah. Lebih kurang begitu ya. Okey, seterusnya yang lainnya tu, 3 yang lain tu merupakan ahli. Ya, mereka akan menyampaikan idea ataupun perkara yang ingin dibincangkan ataupun diperkatakan itu melalui 2 hala. Maknanya kalau nak ada sesi persoalan pun boleh sebenarnya. Ya. Dalam hal ini juga mereka akan menyatakan buah fikiran dengan pengucapan. Sama macam tadi jugalah. Ya. Dan akhir sekali pula. Yang keempat, ahli forum ada ruang kebebasan untuk bersuara. Maknanya kalau dia rasa ada pendapat yang bercanggah dan dia tidak bersetuju, dia boleh nyatakan apa suara hati dia itu ya. Seterusnya, bahasa yang digunakan tu pula mestilah sesuai dengan khalayak. Samalah macam tadi ya, masyarakat biasa ataupun berpendidikan tinggi. Okey, dan akhir sekali, seperti biasa, sebab ini adalah bahasa Melayu, bahasa yang digunakan mestilah mudah dan formal. Maknanya situasi seperti yang saya nyatakan dalam objektif pembelajaran tadi, kita hanya fokus kepada aktiviti secara formal. Okey, kita teruskan. Ini dia bahannya, ya. Bahan 1 dan juga bahan 2. Jadi murid saya yang berempat ini akan bincangkan tentang bahan 1 dan bahan 2 dalam aktiviti forum. Boleh kita mulakan, Mira? Boleh, cikgu. Okey, silakan anak-anak sekalian boleh buat persediaan. Siapa agaknya yang nak jadi pengerusi ni? Angkat tangan. Siapa? Okey, Azlina nak jadi pengerusi. Panel 1? Panel 1. Okey. Fatin Alia. Panel 2? Panel 2 Faizrin. Dan panel 3? Yus. Maka lengkaplah. Silakan anak-anak mulakan perbincangan forum anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan kaca televisyen. Mauduk forum kita berkisar tema Sebarkan Mesej Lestarikan Alam. Bagi memulakan sesi perbincangan pada petang ini, marilah kita telusuri maksud pelancong hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan pelancong hijau, Saudari Alia? Terima kasih kepada pengerusi Saudari Azlina atas soalan yang telah diajukan. Sebenarnya, definisi pelancong hijau ialah pelancongan yang berasaskan sumber pembentukan alam semula jadi seperti flora, fauna, pantai, tasik dan sungai. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Alia sebentar tadi. Berdasarkan jawapan Fatin ini, pelancong hijau dapat memberikan impak besar kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelancongan hijau dapat memajukan ekonomi negara. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri persis peribahasa bagai enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing. Contohnya, mereka membuang sampah di merata tempat seperti di sungai. Sebagai pelancong,
kita memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam apa-apa keadaan sekalipun, seperti tanggungjawab kita dalam penjagaan alam sekitar. Kini, pelancongan hijau yang menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar semakin mendapat tempat di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita bincangkan ciri-ciri pelancong hijau. Bolehkah saudara Faizrin kemukakan ciri-ciri pelancong hijau? Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Terdapat banyak ciri-ciri pelancongan hijau. Antaranya ialah dengan menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki. Hal ini dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar. Contohnya, dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Secara tidak langsung juga, manusia dapat hidup dengan sihat dan sejahtera. Itu sahaja pandangan saya tentang ciri-ciri pelancong hijau. Kembali kepada saudara pengerusi. Maafkan saya saudari pengerusi, izinkan saya untuk menambah maklumat tentang ciri-ciri pelancongan hijau. Ciri pelancongan hijau yang seterusnya adalah dengan memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau. Pelancong dapat menghirup udara lebih segar apabila dikelilingi oleh pokok. Pokok dan tumbuhan yang banyak menghasilkan oksigen. Selain itu, pelancong juga dapat merehatkan minda dan meningkatkan kestabilan emosi. Dalam masa yang sama, dapat meningkatkan ekonomi negara kita secara mendadak. Kembali kepada saudari pengerusi untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih saudara Faizrin dan saudari Zairin. Sungguh bernas idea yang dilontarkan tadi. Saya bersetuju dengan pendapat yang dimukakan oleh saudara sebentar tadi. Baiklah, mari kita bincangkan pula tentang usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti Trash Hero. Untuk mengupas topik ini, saya persilakan Fatin Alia untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, saya akan menerangkan Trash Hero Langkawi. Trash Hero Langkawi ini ditubuhkan pada tahun 2015. Ia bertujuan untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Trash Hero ini merupakan yang pertama di Malaysia. Antara kejayaan yang dicapai selepas penubuhan Trash Hero Langkawi ialah UNESCO Global Geopark LUGGP. Untuk menjalankan aktiviti pembersihan pada jam 10 pagi dari masa ke masa. Seterusnya, ianya mendapat sokongan daripada agensi kerajaan dan swasta. Selain itu, sukarelawan dalam negara juga turut membantu untuk menjalankan aktiviti pembersihan. Mereka seramai lebih 5,000 orang sukarelawan. Luar negara pula berjumlah lebih 1,000 orang. Terima kasih saudari Fatin Alia. Wah, baru saya tahu Trash Hero Langkawi merupakan organisasi pertama di Malaysia yang memberi kesedaran kepada masyarakat tentang alam semula jadi. Sidang hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, demikianlah pandangan-pandangan daripada panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, semua pihak sama ada agensi kerajaan maupun swasta perlu berganding bahu. Persis kata mutiara, bagai au dengan tebing, bagi merealisasikan pelancongan hijau di Malaysia. Sesungguhnya, pelancongan hijau bukan sahaja memberikan impak yang besar kepada negara, malah memberikan impak yang besar kepada alam sekitar seperti flora dan fauna. Saya berharap agar pelancongan hijau dapat diteruskan pada masa akan datang. Selain negara Malaysia dapat menjadi contoh kepada negara lain untuk mewujudkan pelancongan hijau. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni bila forum ni Mira, kita memang kena mendengar lah sebab pandangan tu disampaikan secara berkumpulan. Betul. Ya. Okey, Tanya. Anak-anak semenso ya. Kita nak beri bintang ya Mira. Ya, cikgu. Sebab kita tengok tadi Azlina belum ada bintang. Sama juga dengan Fatin. belum ada bintang. Okey, Azlina saya nak beri dia 4 bintang. Azlina 4 bintang. 4 Saya bagi bintang. 4 senyuman untuk Azlina. 4 senyuman boleh ya. 4 Baik. senyuman. Sebabnya Azlina banyak mengaplikasikan fakta yang ada dalam bahan 1 dan juga bahan 2. Baiklah. Walaupun dia hanya pengerusi. Ya, maknanya dia menyambut apa yang disampaikan oleh panel dan dia beri huraian. Ya. Okey. Seterusnya saya nak beri 3 bintang juga kepada Fatin. 3 bintang untuk Fatin. 3 bintang kepada Fatin ya. Baik. Fatin kena asah lagi potensi diri, kena lebih yakin ya. Nada tu yang penting. Ya. Dan satu lagi kita kena ada Eye contact. eye Orang contact kata dengan pandang izin lah kamera. kan. Ataupun ni mata kita ni mesti ada komunikasi Interaksi lah. dengan audien. Kita tak boleh kita cakap macam kita seorang saja kan. Ya. Sebab tujuannya ialah untuk menyampaikan maklumat ataupun tajuk. Dan untuk Yus, kita bagi juga sebab ini aktiviti kumpulan kan, maknanya untuk kali kedua lah. Yus pun saya nampak dah ada penambahbaikan, saya beri 4 bintang. Bagaimana untuk Faizrin, cikgu? Faizrin pun saya beri 4 bintang sebab nampaknya Faizrin dah makin berani kan. Tahniah diucapkan kepada semua ya. Tanya. Baik, cikgu. Seterusnya. Okey. Tahniahlah ya. Ni nak tunjuk bintang ni sebenarnya kan. Tahniah kepada kesemuanya sekali ya. InsyaAllah kita ada banyak masa sebenarnya. Ini adalah proses belajar. Betul. Ya, bila proses belajar, kita tidak mencari kesempurnaan. Tetapi kita akan mendidik mereka dari semasa ke semasa untuk memahami apa yang dipelajari sepanjang sesi tersebut. Betul, cikgu. Mereka ya. ada banyak masa tetapi kita yang terbatasan masa. Jadi betul, teruskan, betul. cikgu, dengan penilaian komunikasi lisan. Okey, ini dia. Untuk penilaian komunikasi lisan, maknanya ada 3 perkara tadi yang kita dah laksanakan untuk syarahan, ceramah dan juga forum. Pertama sekali, bila kita nak menilai sesuatu perkara ataupun panel ataupun penyampai, kita kena melihat kepada idea. Kalau mereka ni di alam persekolahan, kita nak lihat idea. Idea yang ada dalam bahan tadi tu diaplikasikan ataupun tidak. Dia menilai untuk ambil yang mana satu. Okey, yang kedua, mesti ada budi pekerti. Kita tak boleh macam malu-malu je kan, malu-malu kucing kan. Tak nak macam tu. Ya, kita kena berani, yakin ya. Yang ni yang saya tekankan tadi tu. Turun naik nada. Mesti ada suara tu, tinggi rendah dalam perkataan-perkataan yang disebut. Biasanya kita kaitkan dengan maksud perkataan. Sama juga bila Mira mengacara, ada intonasi tinggi, ada intonasi rendah. Okey, tinggi rendah nada sama juga, adab sopan dan akhir sekali kena ada gaya persembahan. Supaya dapat memberi keyakinan kepada pendengar. Silakan. Baik, terima kasih cikgu. Kita nak dengar banyak lagi dari cikgu tetapi kita kekurangan waktu. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Setia di Didik TV KPM.